Okey, selamat pagi. Salam perjuangan kepada rakan-rakan media dan juga rakan seperjuangan ke sidang media Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan JPKK pada hari ini. Okey, tujuan kita membuat sidang media pada hari ini adalah untuk membongkarkan hasil kajian yang telah dibuat oleh rakan kita, saudara Joe dari C4 dan juga melancarkan animasi yang berkaitan dengan kajian tersebut. Okey, jadi sebelum itu saya hendak memberikan sedikit latar belakang mengenai kempen ini. JPKK telah membuat kempen ini sejak tahun 2015 dengan tuntutan yang utama iaitu untuk menghapuskan sistem kontrak. Okey, untuk menghapuskan sistem kontrak. So JPKK telah mengadakan beberapa aktiviti yang berterusan dari sejak tahun 2015 sehingga sekarang. Jadi hari ini kita akan ke pembongkaran hasil kajian mengenai pemberian kontrak kepada kontraktor. So apa yang telah didapati dan juga recommendation ataupun cadangan untuk membuat sebarang pembaruan atau penukaran kepada pemberian kontrak ini. Jadi kita ada beberapa panelis pada hari ini untuk memberikan maklumat mengenai kajian ini. Yang panelis yang pertama adalah saudara Joe yang telah membuat kajian ini, dan yang kedua adalah wakil daripada JPKK, saudara Daniel, untuk memberikan cadangan atau recommendation, dan juga wakil pekerja untuk berkongsikan bagaimana sistem kontrak ini memberikan kesan kepada kehidupan mereka dan juga mungkin pendapat mereka terhadap recommendation nanti. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan menjemput panelis yang pertama, saudara Joe, untuk memberikan hasil kajian tersebut dan berkongsi kepada rakan-rakan media. Dipersilakan saudara Joe. Selamat pagi semua. Good morning everybody. And then thank you for coming on board. Dan one more thing just to clarify, tadi itu sebenarnya saya ni bukan dari C4 ya. I'm an independent researcher. So basically I will give report-laporan tadi for a short one. So saya akan buat slide. I'll try to do my best dalam bahasa Melayu dan English sekali lah. Okay. So let's start straight away. I share slide dulu. Can you see my slides? I think can. Boleh. Boleh ya? Okay, thank you. Alright, let me dengan ringkas dengan laju lah. So ini tak banyak masa, so I akan cuba buat secepat mungkin key info yang penyelidikan ni. Alright, tujuan penyelidikan sebenarnya adalah untuk mencari beneficiari ataupun pemegang saham yang sebenarnya untuk syarikat yang mendapatkan kontrak dengan kerajaan. So the actual research adalah the beneficiary ataupun real owners of syarikat yang mendapat kontrak. So dari dasarnya atau in the beginning itself, sekarang yang kita akan menghadapi adalah untuk mendapatkan ataupun syarikat akan menggunakan proxy. So di mana untuk mendapat proxy itu atau syarikat menggunakan proxy itu susah untuk kita mendapatkan dia punya the actual owners ataupun the real owners. And also one more thing is tujuan this laporan untuk mencari pasal, bukan mencari pasal tapi actually just to find out and make sure that the process is betul and mencari kelemahan proses tu and cara untuk memperbaiki proses tu. Okay, so I'll go quite quick. Now methodology from the ground root
grassroots, we have close to 216 syarikat yang diberi kontrak dengan KPM dan KKM, dan kita mengagikannya kepada syarikat yang memberi keselamatan dan juga syarikat memberi pekerjaan pembersihan. So from dasarnya, from the beginning, kita nampak kebanyakan syarikat yang memberi perkhidmatan untuk security adalah syarikat yang dinamakan senia berhad. Okay? Tapi untuk syarikat pembersihan ataupun kontrak pembersihan di KPM, kebanyakannya adalah syarikat pemilik tunggal. So there is a difference di antara syarikat di KPM untuk pembersihan dan juga di KKM. Satu lagi lah, perbezaan ini nyata sebab syarikat di KPM ataupun di sekolah-sekolah itu sebenarnya hanya untuk pembersihan biasa ataupun cleaning of the school. Di mana untuk hospital pula pembersihan dia itu lebih rumit dan memerlukan alatan-alatan yang khas. So that's why there's a difference between these two companies, and di mana KPM has got more sole proprietor syarikat. Alright. Okay. At first glance, informasi yang terdapat ialah this is the data kita dapat from syarikat yang memberikan keselamatan adalah 123 dan pembersihan adalah 93. Now kita do a demographics untuk jantina, kita nampak ratio dia adalah di antara 1 hingga 3, di mana there is 1 lady towards 3 men untuk both syarikat, pemegang syarikat dan juga pengarah. So and also dari segi moral pembayar tu, kebanyakan syarikat yang memberi servis dia kepada diagih ataupun di aliran keselamatan mempunyai moral berbayar yang tinggi. About 70% actually has got more than 1 million paid up capital. There also syarikat yang besar yang seperti AHM Consultancy dan juga Mosforce, di mana paid up capital up to 50 million dan juga 5 juta. Okay, so syarikat yang mendapat kontrak ini bukan syarikat kecil. So for security firms yang dapat kontrak, most of them are actually syarikat yang besar. Alright, nah sebelum kita buat analisis, at first when we do a trace ataupun checking ke SSM, kita dapati juga syarikat-syarikat yang tidak mempunyai informasi di mana diberi kontrak. So informasi dimaksud online, no presence, tak ada informasi, persatuan pun tak ada, dan also SSM pun tak ada. So di syarikat yang tiada informasi juga mendapat kontrak di bawah kementerian KPM. The other one is syarikat yang mendapat kontrak tetapi tak menyamit atau menyerahkan audited account kepada SSM. So this syarikat are not actually following the law, tetapi they still get contracts from the government. And kebanyakan syarikat ni adalah di bawah naungan Kementerian Pendidikan. So it shows that there is lack ataupun kelemahan untuk memantau syarikat yang mendapat kontrak di Kementerian Pendidikan. Okay, let's go. Now, why ataupun kenapa penyelidikan ini perlu diadakan lah? Sebagai contoh, di mana ada syarikat yang mempunyai pemegang saham yang berada di luar syarikat, and if ada kes-kes corruption atau penyelewengan, we cannot connect the shareholder yang sebenarnya dengan corruption tu. So macam mana pun we will not be able to catch the person who is doing corruption. So sebab itulah penting untuk mencari atau mengenal pasti beneficiary yang terlindung di bawah dan di luar nama syarikat. So that's the purpose of this actually penyelidikan, to find the link di antara individu yang berada di luar dan juga yang sebenarnya ada pemilik saham syarikat itu. So this is the reason why we actually need to find out kenapa we need to who are the background person of the company. Okay, quickly, some of the interesting penemuan from the contract was given. Sebagai contoh, Delta Force diberi nilai amat tinggi, 17 juta for one company, dan yang lain pula AHM Consultancy diberi tender sejumlah 12 juta. Tapi yang ni there is direct link dengan ahli politik sebab pengarah dia Tan Sri Datuk
Abdul Aziz tu actually is President Mubarak. So that is direct link dengan ahli politik. The other thing is warisan perkasa yang diberi kontrak sebanyak 16 juta ni. Yang peliknya syarikat ni tiada maklumat kecuali SSM, nama dan juga pemegang saham. Itu je. Tiada website, no online presence, tiada informasi office, tak ada apa-apa. So bagi gambaran yang memang companies kemungkinan besar bertujuan untuk mendapatkan tender, bukan untuk to fight in the market. Okay, it's just to get the tender. So these are some things that we found out from the initial search of these companies. The next, we're going to look at companies that have got link with political parties. Alright, you can see here list dia nampak tadi yang ada at least 8 company yang mempunyai kaitan hubung terus dengan ahli politik ataupun parti politik. Now, ada 3 nama yang nampak jelas is Bazlan. Bazlan tu actually is formerly dia tu ketua pemuda untuk UMNO di Gomosang. So he was given a lot of tender walaupun dia tak menyerahkan audited account dia. He also was caught not paying salary kepada pegawai keselamatan, and he was still also given tender. So this is one example ataupun contoh di mana pengaruh politik membenarkan dia mendapatkan tender walaupun dia telah nampak melakukan kesalahan di bawah undang-undang. The other one is Dato' Zarul. I think we are familiar with him sebab dia terlibat dengan kes rasuah terowong dengan Lim Guan Eng. I think that ongoing case going on now. And the other one is Markiman bin Kobiran untuk Mawar Security, where he is bekas ketua politik with Dato' Seri Syamuddin. This is for KPM. The other one is KKM. We have 2 companies. Tapi apa yang kita nampak ialah dari hubungan pengurusi yang nampak sangat lepas 2018, where the PH won the election, looks like ramai ahli PKR yang mendapat kontrak. So this is one thing that kita kena pasti atau we have to make sure and identify more atau research more. Is it same? What is going on? Kenapa syarikat ni there's increase of PKR members who owns companies in this kind of contract? Yeah. So that's one of the reasons for this report as well. Now, harta maintenance kita nak bincang sebab sebenarnya harta maintenance tidak disenarai sebagai penerima tender, but they are providing services ke hospital in northern region. Now, it's penting juga sebab this looks like this company is actually a subcontractor and it's not a small company sebab company ni sebenarnya company besar. So shareholder dia adalah Dato' Huang Tianlong, who is actually pemilik Sewa Group. Yang dulunya, if you know, is actually has got directors seperti Tun Lim Tong U, who is the former chief minister, as the shareholders. So syarikat ni memang syarikat besar, tapi dia bukan direct tender winner, dia actually a subcontractor. So the concept of Alibaba looks like masih lagi berjalan, which is pemenang kontrak is subcon to other companies untuk buat kerja. This is what we don't want as well. Okay, now in terms of konsultasi yang diberikan untuk KKM kepada syarikat yang memberikan perkhidmatan keselamatan, UMS is something that kita perlu beri perhatian sebab cara dia mendapat kontrak itu memang is not memuaskan ataupun pelik. For example, dari segi background dia, UMS actually belongs to Faber Group. I mean, the name was actually Faber Group. Dan dia actually it belongs to Fleet Group, and we all know Fleet Group dulu adalah kepunyaan UMNO together with Hati Bumi. So this company actually diberikan konsesi lanjutan untuk 10 tahun renewal. Tetapi before pembaruan tu diberikan, UMS actually holds 100% konsesi di Sabah dan Sarawak. So 100% in these 2 states. Tetapi sebelum diberikan pembaruan ini, konsesi sebanyak 60% dilupuskan kepada syarikat di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, di Sarawak diberikan kepada syarikat yang mempunyai hubungan dengan Tan Sri Bustari. Now, Tan Sri Bustari kita kenal, he's actually a right hand man of our ex-PM, Najib Razak.
and also is a brother of Datuk Fadilah Yusof, who is still a minister now in the current cabinet. So they have very close relationship. Dia juga terlibat dengan kes rampasan juri yang kat Pavilion tu yang belongs to Rosmah. So that's one of the cases that are ongoing with Tan Sri Bustari, who is very close to our ex-premier Najib Razak and his family, keluarga dia lah. So 40% is remaining dengan UMS, where 60% teragihkan kepada rakan-rakan di Sarawak. Sama juga dengan kes di Sabah, di mana 60% telah diakhirkan ataupun dilupuskan kepada Datuk Abu Zaman. So nampak yang this shows that ataupun persoalan yang kita tanyalah kenapa pelupusan saham kepada syarikat yang tidak berpengalaman. These are all new companies who have no experience doing this business. Tetapi why do we give them 60%? Syarikat yang tidak mempunyai pengalaman. Dan juga nampak sangat ada rundingan di antara Blok Borneo dan Blok Semenanjung untuk berfungsi kekayaan negara, di mana hanya setelah pelupusan itu dibuat, pembaruan lanjutan 10 tahun itu diisytiharkan secara rasmi. So these are isu-isu yang mencurigakan di dalam proses di mana UMS mendapat tender untuk pembersihan di kerajaan di KKM. Okay, so there is gambaran kita nampak after we look at all the JLCs, kita nampak, and also the Sdn Bhd and the small companies, kita nampak ada gambaran yang besar, or cycle of wealth, mana national wealth kita telah diagihkan menggunakan proses di mana dia is recycled over and over again among component parties and political parties. Okay, so apa yang kita nak buat dalam penyelidikan ni ialah actually to find out the last sector, di mana pemimpin bawahan dan juga grassroots leaders, who are the owners, siapa yang sebenarnya yang pemilik syarikat ni. Sebab if we can identify who are the shareholders yang kat bawah ni yang sebenarnya, so kita boleh tunjuk kita yang lengkap. We can show a full circle where national wealth has been recycled di antara parti-parti komponen. So one of the kelemahan atau kesukaran yang I mentioned earlier lah, ada ramai juga yang dah pandai, so dia tak pakai nama sendiri, dia pakai nama kroni and at the Sdn Bhd level. So itulah yang we need to investigate more further to check ataupun to memastikan yang sebenarnya yang mendapat kontrak itu adalah bukan ahli politik tetapi ahli-ahli yang betul-betul businessman, not political parties or political party individual, ya. So we also buat analysis on the cartel dengan menggunakan and also the system yang kita pakai e-perolehan tu, and kita nampak yang walaupun e-perolehan tu sebenarnya bagus if we follow properly, tetapi juga dimanipulasi oleh projek kartel kerajaan dengan menggunakan pegawai-pegawai, especially pegawai yang terlibat dalam jabatan urus setia. Okay, so they have actually got a lot of money from using the e-perolehan system. Nampak macam legal, tetapi dia actually use system to manipulate. Now, secara umumnya, if you look at the whole system, kita mempunyai sistem e-perolehan yang sepatutnya bagus, and also actually the process kita ikut betul-betul boleh berjalan. Tetapi the problem is kita manipulate the process je. Sebagai contoh, walaupun ada e-perolehan, tapi kita juga mempunyai rundingan terus dengan syarikat. So it is out of the e-perolehan system, tak boleh nak check. So we cannot control the whole process di sana. Kedua lah, when you have political influence ataupun influence political, proses tu boleh diubah suai untuk sesuatu syarikat and also company yang mempunyai pengaruh politik. And also bribery, of course, dalam kes kartel ni, urus setia boleh dibayar duit untuk simpan kontrak ataupun tukar tender, manipulasi spesifikasi, things like that lah. So the system ada, tetapi still we have kelemahan yang perlu diperbaiki untuk make sure that all this don't happen. So a quick note dengan sistem perolehan kita, we know that kita dah ada banyak jenis tender, tapi most people tak sure yang kita ada lembaga tender. We have two lembaga, satu lembaga A
yang normally require pelantikan wakil dari Kementerian Kewangan dan lembaga B which actually has right to approve tender bawah 20 juta. Okay, so these are things that we need to look at di mana there is process which we can improve. Now, a quick ataupun analisis ringkas di mana proses IPA berjalan, kita perlu tengok di mana okay, yang paling penting kita harus bincang ialah basically di jabatan yang diuruskan oleh Jabatan Urus Setia Tender. Setiap agensi kerajaan ataupun jabatan kerajaan mempunyai Jabatan Urus Setia Tender. So this department is penting sebab there is manual process di dalam urusan tender. So they have a lot of power. Dia mempunyai tanggungjawab yang besar dan juga dapat they can manipulate the whole process by changing documents, menukar proses, menukar dokumen ataupun misplacing certain documents or tenders. So that department is actually very, very important for us to menapis and memantau. So secara umumnya, what we can see from the whole process is there's no transparency in terms of pelantikan ahli lembaga dan jawatan kuasa, and the whole tender process ada rahsia, di mana setiap decision tender tu kita tak boleh nak actually comment ataupun mencari kenapa tender tu diberikan ataupun tidak diberikan. So we need information. Tetapi oleh kerana OSA rahsia tender, we were unable to find out, tak dapat maklumat yang penting untuk mendapatkan kenapa benda tu diberikan atau tidak diberikan. Also yang nampak ialah Jabatan Urus Setia Tender tu kita harus pantau because they have a lot of responsibility, tanggungjawab yang besar, and they have kuasa or power to play with the documents and official document. So that is where kita kena harus monitor and make sure. And I think later on Daniel will actually explain more on the recommendations of how to manage the Urus-Setia department. Okay, so this is actually sebenarnya a quick look at the agency accountability. Walaupun we all know about the kelemahan kita and also the structure untuk accountability tu, one thing you need to understand is walaupun SPRM boleh menyiasat, tetapi dia tak boleh mendakwa tanpa persetujuan daripada Peguam Negara. So, and we know Peguam Negara adalah dilantik oleh kerajaan. So, ada pressure and also tekanan untuk tidak memproses certain cases. So, those are actually kecacatan structure, and Daniel will discuss nanti rekomendasi untuk memperbaiki sistem ni lah. So, this in a nutshell is basically my presentation, a quick one. Any question, please can ask me after Daniel's session, or can email me, also can call me lah. All right, thank you. Berdasarkan perkongsian tadi kita boleh nampak terdapat banyak masalah dan juga hubungan-hubungannya lebih menguntungkan beberapa pihak saja atau kronik, tetapi pembelian tender ini tidak langsung memberikan kepentingan kepada kaum pekerja. Jadi adakah mustahil untuk kita melakukan perubahan dalam pembelian tender ini di sekolah dan kerajaan? Untuk itu saya mempersilakan saudara Daniel dari JPKK. Thank you, Dana. Alright, saya harap semua boleh nampak saya punya slide. Boleh? Ini adalah garis panduan reformasi ataupun pembaharuan sistem pemberian tender kerajaan. Ini berdasarkan kajian daripada bersama dengan saudara Joe tadi, dan ini merumuskan bagaimana kelompokan tadi yang telah di-highlightkan oleh saudara Joe boleh ditutup atau boleh dikurangkan, dan juga sistem itu boleh diperbarui untuk kebaikan pekerja lah, supaya dana-dana yang banyak bocor sebab kelompokan tadi boleh disalurkan kepada pihak pekerja dan kita dapat baik sistem ni kepada sistem yang lebih memanfaatkan pekerja. Alright. Cadangan JPKK yang pertama adalah
cadangan penambahbaikan sebelum pemberian tender itu sendiri, di mana syarikat yang layak saja mendapat tender adalah syarikat yang jenis pemilikan sendirian berhad ataupun GLC saja yang dibenarkan untuk ambil bahagian dalam proses dapatkan tender. Dan kita perlu senarai hitamkan mana-mana syarikat yang menyumber luarkan kontrak ataupun dia subkontrakkan kepada syarikat lain, kita kena ganti terus dengan syarikat baru kalau mereka buat macam tu. Lagi satu, kalau kita dapat detect apa-apa pemegang saham ataupun ada hubungan dengan ahli politik, segera disenarai hitamkan, dan juga individu yang dah disenarai hitamkan tidak harus dibenarkan untuk ambil bahagian dalam sistem perolehan tender tu. Alright. Yang kedua adalah, tadi saya ada terlepas satu untuk tetapkan security bond. Alright, yang bawah tu, bawah kiri, kita kena tetapkan nilai security bond untuk setiap pemberian tender dalam lingkungan RM200,000 ke RM300,000 untuk galakkan penglibatan syarikat-syarikat kecil dan halang monopoli daripada syarikat-syarikat besar. Dan juga pengurusan bond ni kena buat secara rasional. Kiranya bond ni digunakan untuk bayar gaji pekerja-pekerja yang sekiranya dalam kes syarikat gagal bayar gaji ataupun kesalahan labor, dan juga bond akan dilupuskan sekiranya syarikat yang ada tender ni terlibat dengan aktiviti pemberian ataupun penerimaan rasuah semasa pemberian, semasa proses perolehan dan juga selepas pemberian tender itu sendiri. Dan juga bond ini akan dilupuskan sekiranya syarikat beri maklumat ataupun kelayakan yang palsu semasa mereka mohon tender. Alright. Penambahbaikan semasa proses pemilihan pula, kita kena kawal selia jawatan urus setia macam saudara Joe cakap tadi, sebab jawatan ini yang paling penting dalam semua agensi kerajaan semasa bagi proses perolehan tender itu sendiri. Kita kena ada sistem yang seimbang, perlu dilaksanakan untuk pantau aktiviti mereka. Kita bentuk jawatankuasa pemantauan untuk pantau proses perolehan dan juga atur jadual bagi yang membuat keputusan itu sendiri dalam masa tertentu untuk elakkan mereka daripada arif dengan perjalanan proses. Lepas tu, kita kena libatkan agensi luar. Kita kena pantau pelatihan mereka juga supaya ini menjadi proses yang lebih telus. Kita kena periksa latar belakang mereka sebelum kita lantik calon yang mempunyai hubungan politik ataupun memegang jawatan dalam parti politik supaya mereka tidak dilantik di atas sebab hubungan politik. Kita kena melibatkan agensi luar, contoh macam SPRM, contoh macam masyarakat sivil, bagi menganggotai jawatankuasa bebas yang berfungsi sebagai badan pemantau . Dan juga sistem ini sekali lagi mesti transparent, mesti telus. Semua keputusan pemberian kontrak harus diberitahu kepada umum dan juga mesti dijelaskan rasionalnya atau sebab pemberian kontrak tersebut. Dan sebab-sebab penolakan pun mesti diberitahu kepada syarikat yang tak dapat kontrak tersebut. Nama, kandungan dan maklumat-maklumat penting yang digunakan semasa mengambil keputusan itu harus dikongsi atas dasar ketelusan dan juga selepas kontrak sudah diberikan dan bukan sebelumnya. Okey. Seterusnya adalah pembaharuan undang-undang, cadangan yang ketiga. Kita kena mansuhkan undang-undang kerahsiaan, undang-undang Akta Rahsia Rasmi 1972 yang digunakan untuk menutup maklumat-maklumat syarikat yang tidak legit ataupun tidak sah semasa proses perolehan ini. Kita kena mansuhkan akta ini supaya kita boleh kongsi mengenai proses perolehan selepas kontrak diberikan. Dan semua rekod dijadikan sebagai dokumen umum, menjadikan maklumat, arahan atau dokumen rasmi yang digunakan oleh menteri semasa proses perolehan itu sebagai dokumen umum, dan sekiranya gagal dikemukakan maka kita akan jadikan ia satu kesalahan undang-undang. Ini adalah cadangan ketiga kami. Dan cadangan keempat adalah pembaharuan institusi.
kita akan sentuh dulu tentang kuasa pendakwaan. Saudara Jo ada mention juga tadi. SPRM kena ada kuasa pendakwaan bebas dari Jabatan Peguam Negara. Ini untuk elakkan daripada Jabatan Peguam Negara tolak kes-kes yang berkaitan dengan ahli politik ataupun ada hubungan dengan Jabatan Peguam Negara ataupun ada request lah untuk tolak kes-kes macam ni. Dan pelantikan ketua pengarah SPRM tu kita kena bebas daripada campur tangan pemerintah dan harus dipilih melalui satu sistem yang pilihan raya bagi tempoh yang ditetapkan dan juga hanya boleh dilucutkan jawatan oleh Yang di-Pertuan Agong. Semua tender bagi projek kerajaan ni mesti telus, mesti bagi kepada semua tender yang kita bagi kepada JLC ataupun JLIC mesti telus. Mesti dilakukan secara telus dan dengan pelibatan orang awam dan perbincangan dan proses. Dan kena ada proses yang telus lah. Seterusnya adalah penambahbaikan dalam hak pekerja kontrak itu sendiri. Alright. Pertama sekali kita kena tuntut kerajaan untuk tetapkan syarat dan terma seperti yang di bawah dalam dokumen tender bagi menjamin hak pekerja. Jika kontraktor gagal mematuhi syarat dan terma tersebut, maka kontraktor dianggap melanggar perjanjian dan kerajaan akan kenakan penalti dan senarai hitamkan syarikat-syarikat ini. Saya go one by one. Hak pekerja yang sepatutnya sekarang pun ada, tapi ini adalah sebahagian daripada proses penambahbaikan sistem inilah untuk memastikan mereka dapat hak ini. Yang pertama adalah waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan dalam Akta Kerja 1995. Yang kedua, hak bekerja lebih masa seperti yang tertakluk dalam akta itu juga. Gaji mesti ditingkatkan setiap tahun dan bukannya hanya mengikut gaji minimum. Lepas tu kita kena sediakan polisi insurans dan faedah seperti pekerja premis kerajaan yang lain. Dan juga kena pastikan alat perlindungan seperti mask, glove dan sebagainya mencukupi untuk dibekalkan kepada pekerja dalam keadaan pandemik ni. Dan sekali lagi, syarat ini mesti ditetapkan dalam pemberian kontrak dan mesti dijadikan sebagai kandungan utama kontrak. Sekiranya syarikat gagal melunaskan semua hak-hak ini, maka dianggap melanggar undang-undang dan juga terus disenarai hitamkan daripada sebarang proses perolehan di masa hadapan dan juga terus digugurkan dari kontrak dan tukar kepada syarikat lain. Alright. Cadangan terakhir kami adalah cadangan penambahbaikan selepas pemberian tender itu sendiri. Kita nak pantau tender tu, penerima tender, kita kena bentuk jawatan kuasa audit dan memilih perwakilan dari perkhidmatan sivil dan badan bukan kerajaan NGO untuk menjalankan audit berdasarkan prestasi syarikat, KPI mereka, penjagaan kebajikan pekerja selepas tender diberi. Ini untuk pastikan kontrak-kontrak tidak diberikan kepada pihak yang tidak dikenali ataupun syarikat yang tidak legit ataupun tidak layak. Audit kena jalankan sekerap mungkin ataupun dijalankan pada setiap 6 bulan kami cadangkan, dan juga laporan tu kena bagi tahu kepada pihak umum untuk mengamalkan konsep transparansi ataupun ketelusan. Baik. Ya, itu saja cadangan daripada JPKK. Apa-apa boleh tanya di chat ataupun boleh hubungi saya. Nanti saya akan letak nombor di dalam chat box. Okey, saya bagi balik floor kepada saudari Dana. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Daniel. Sorry, tadi ada masalah mic sikit. Okey, tadi apa yang kita boleh tengok tadi berdasarkan perkongsian saudara Jo, kita boleh nampak ada banyak masalah dan juga pemberian tender itu hanya menguntungkan beberapa pihak atau kroni, tetapi langsung tidak menjaga kepentingan kaum pekerja. Jadi adakah mustahil kita boleh membuat pembaruan dalam sistem ini? Jadi tadi saudara Daniel pun sudah mencadangkan beberapa pembaruan dalam pemberian tender dan juga ia telah dijelaskan dalam beberapa peringkat sebelum, semasa dan juga selepas diberi tender
Dan juga Saudara Daniel juga memberikan cadangan dalam pembaruan berdasarkan undang-undang dan juga institusi. Jadi sekarang kami buka kepada Q&A bagi rakan-rakan media. Sekiranya ada apa-apa soalan berdasarkan presentation tadi oleh Saudara Joe dan Saudara Daniel, kita buka kepada soalan. Tadi daripada saya Haris dari Malaysia Kini. Okey. Nak tanya satu benda. Yang paling berkaitan sekali dengan objektif JPKK ini sendiri adalah berkenaan dengan untuk secure hak-hak pekerja kontrak kan. Jadi all these cadangan termasuk dengan daripada senarai hitam penyubur luaran, nilai security bond apa semua ini adalah semua menjurus kepada ultimate goal is untuk memastikan hak pekerja dilindungi. Macam tu. Okay. Who wants to answer this? I think JPKK can answer. Silakan Jenny, Daniel. Hai Haris, terima kasih dengan soalan tu. Sebenarnya goal ataupun objektif jangka masa panjang JPKK dalam kempen ini adalah untuk membebaskan pekerja daripada sistem kontrak pengupahan melalui sistem kontrak yang kami dapati sangat tidak memanfaatkan pekerja, menindas pekerja dan memanfaatkan orang-orang tengah sajalah ataupun orang-orang yang diekspos oleh Joe dalam research tadi. Jadi dalam kajian pertama kami ada tunjukkan perbezaan di antara pekerja-pekerja yang di-employ semasa sistem kerja tetap pra dasar penswastaan 1997 dengan tahun 2019. Keadaan pekerja, hak-hak mereka bagaimana, adakah masih terjaga dan sebagainya. Dan kami dapati ini bukan satu sistem yang memanfaatkan pekerja lah, banyak kelompongan. Dan Saudara Joe dah expose the kelompongan. Jadi cadangan-cadangan tadi yang baru saya bentangkan tadi adalah lebih kepada cadangan penambahbaikan lah. Bagaimana kita nak pastikan kelompongan itu dapat gap-gap tu dapat ditutup supaya sementara kita nak menuju ke arah pembebasan pekerja daripada pengupahan kontrak tu, kita dapat pastikan pekerja-pekerja masih dapat kontraktor yang elok ataupun kontraktor yang dipastikan supaya mematuhi undang-undang Akta Kerja. Ya. Just to tambah dengan penjelasan yang tadi Saudara Daniel bagi, walaupun kita tengok JPKK punya visi jangka masa panjang adalah untuk menghapuskan sistem kontrak, tetapi kita juga nampak dalam sistem yang wujud hari ini macam sistem tendering dan bagi kontrak kepada orang tengah ni, syarikat-syarikat swasta ni pun ada banyak kekurangan ataupun banyak masalah. So dalam proses kita, dalam perjalanan panjang kita, juga kita perlu tengok bagaimana proses yang sedia ada ni pun ada banyak masalah yang juga bagi banyak masalah kepada pekerja kontrak di premis kerajaan. So kajian ini khasnya memberi cadangan rekomendasi kepada kerajaan untuk membaiki kelemahan yang wujud sistem yang sedia ada sekarang. Dan juga ini kajian kedua JPKK. Kajian pertama kita telah pun beri tahun lepas satu justifikasi kenapa sistem ini perlu dihapuskan untuk jangka masa panjang. Tapi kita juga tengok perjalanan itu agak panjang dan kita perlu ada perjuangan yang besar untuk kita buat. Tapi dalam jangka masa itu kita perlu satu proses reform dalam proses yang sedia wujud sekarang. So itulah motif hari ini kita membawa satu kajian terbaru kita tahun ini, khususnya memfokuskan untuk mendedahkan kelemahan yang wujud dalam sistem sekarang dan juga bagi rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang sedia wujud. Ini satu penyelesaian jangka masa pendek dan kita harapkan kerajaan akan
mengambil kira lah, mempertimbangkan semua cadangan-cadangan yang kita bagi ni melalui research ni. Thanks. So boleh kata sebabkan syarikat-syarikat yang kita kata unscrupulous ni lah yang mendapat secara tidak betul daripada segi projek ni semua, mereka ini membawa kepada masalah syarikat-syarikat ini pula menindas pekerja, maknanya kelemahan dalam sistem ni membawa kepada syarikat-syarikat yang tak betul ini juga menindas pekerja lah begitu. Boleh dikatakan begitulah. Sistem ini digunakan at the expense of the worker lah, untuk memanfaatkan setengah pihak saja. Tuan Hisham daripada Sinar Harian, macam mana boleh berlaku pendaftaran di SSM sekadar nama dan syarikat tertentu tapi tiada carta organisasi yang diletakkan? Adakah benda ini tak diwajibkan atau bagaimana? Mungkin Saudara Joe dan boleh jawab dulu. Yang informasi yang kita dapat tu sebenarnya yang tak ada information itu is actually bermaksud syarikat tu ditersenarai sebagai memberi perkhidmatan keselamatan ataupun pembersihan. Tetapi bila kita do a search dari segi background check, company search, memang tak senarai. Even walaupun dalam association pun tak tersenarai. So those are the company yang we are not sure how they are giving services, tetapi nama syarikat tak tersenarai di mana-mana. Tak tersenarai. So macam mana boleh diorang boleh lepas? Itu yang kita tak pasti. That's the part we're trying to find out how, kenapa ada juga yang boleh bagi services kat sini. Tapi what we suspect is kemungkinan besar ni maybe they are subcontractors. Walaupun okey kata diorang ni you all shot sebagai subcontractor, tapi kita atau orang awam tak ada yang komplain ke berhubung pelaksanaan macam ni? Boleh diorang boleh dapat? So if dari segi staff, I'm sure ramai yang mungkin tahu, tapi they will not mungkin rasa takut nak complain pasal they will be paying salary kan. So I rasa dia tak mungkin takut nak complain. Tapi dari segi orang luar looking into the system, not many yang tahu yang sebenarnya syarikat ni tak didaftar di mana-mana. So outsiders will not know. So Miss, orang luar semua tak tahu benda yang ini berlaku, cuma diketahui apabila you all buat research dan you lihat pada SSM punya data, baru benda ni dapat dilihat. Yes, betul. That's our opinion lah. Okay. Maksudnya, Encik, just to tambah dengan tu, kita juga tulis surat kepada kementerian-kementerian yang terlibat. Macam contohnya KPM, Kementerian Pendidikan yang bagi tender, dan Kementerian Kesihatan, kita tanya mereka. Kita letak satu soalan, senarai soalan mengenai dengan semua syarikat, macam mana mereka pilih syarikat ini, macam mana mereka bagi tender syarikat ini, apa based on apa dasar, dan macam mana mereka membuat pemantauan terhadap syarikat ni. Semua kita tanya, mereka cakap mereka tak boleh reveal informasi itu kepada kita. Itu adalah under OSA. So kita nampak macam kita tak dapat informasi dari tempat yang sepatutnya memberi informasi adalah tempat di sini yang mengeluarkan tender, yang bagi tender kepada syarikat. So mereka sendiri tak mau reveal. So macam mana maklumat-maklumat ini akan ada di orang untuk orang umum view. Itu kita pun agak terkejut juga bila kita terima reply macam itu daripada kementerian. so that's why you nak minta supaya telus tadi jabatan panggil apa tu, jabatan sekretariat untuk di jabatan urus setia, right? You all nak benda tu boleh diperiksa ataupun boleh kena reveal benda tu semua kan? Yes, betul. Okey, saya ada dua soalan. Satu, saya nak minta saudara Daniel untuk elaborate sikit
mengenai tadi cakap cadangan kedua is tetapkan nilai security bond 200,000 ke 300,000 untuk halang monopoli syarikat besar. Boleh tak saya faham yang dia bond ni berguna untuk dalam kes baik gagal bayar gaji, terlibat rasuah, semua akan lupus bond ni lah, maknanya cagaran lah. But how does this help untuk halang monopoli syarikat besar ni, tak elaborate sikit. Dan kedua soalan saya, adakah JPKK telah membuat laporan kepada pihak berkuasa SPRM atau polis mengenai apa yang dibentang hari ini? Okay. Maybe the soalan pertama first, boleh Joe the first one kan. Okay, sebenarnya the suggestion yang 200,000 to 300,000 itu is actually specifically sebagai case kartel, projek kartel. So that's the reason why kita dapat figure itu. And also kita dapati figure yang di-mention oleh Datuk Yusof Fazila yang 500,000 tu sebagai bond tu maybe is a bit too high for small companies untuk menyertai tender. So we suggest something between 200 to 300 so that company yang nak buat tender tu dia tak akan masukkan 3, 4, 5 companies terus. So it will help to prevent companies yang masukkan multiple tender. So that is why we wanted a figure of around 200 to 300,000 so that it will help to prevent multiple tendering process from one company. Alright. Untuk soalan kedua, kalau saya dengar dengan betul tadi adalah tentang adakah JPKK pernah buat laporan tentang salah laku syarikat terhadap pekerja. Betul ke, Saudara Haris? Haris tadi. Bukan. Yang maksudnya yang macam dapatan hari ni kata daripada segi dakwaan-dakwaan yang terutamanya dibentangkan dalam kajian yang dibentangkan Serjo tadi. Maknanya contoh dapatan syarikat ini yang tak ada senarai dalam SSM dan sebagainya. Adakah laporan telah dibuat tentang perkara-perkara ini? Laporan polis belum lagi dibuat, tapi ini adalah kerja kami akan hantar, dalam kempen ini kami akan hantar laporan-laporan ini kepada pihak kerajaan, pihak kementerian yang terlibat terutamanya, dan juga terutamanya seperti kesihatan, pendidikan dan juga sumber manusia, dan kami juga akan libatkan kementerian kewangan untuk lihat ke dalam laporan itu, dan kami akan bincangkan sama-sama macam mana kita boleh bawa isu ini kepada SPRM untuk siasat. Adakah SPRM memang perlu diberi kuasa penuh tanpa, sebab kalau tadi boleh kata jabatan AG boleh halang SPRM kalau untuk bongkar untuk siasat kan, so diorang tak boleh masuk. So you all nak minta SPRM diberi kuasa penuh? Yes, one of my recommendation ialah untuk memberikan kuasa untuk sepenuhnya. Kuasa pendakwaan. Kuasa pendakwaan. Yep, kuasa pendakwaan. Kuasa pendakwaan sepenuhnya kepada SPRM. Sekarang SPRM hanya boleh siasat tetapi tak boleh mendakwa. Hanya AG yang boleh dakwa lah. So cadangan ini actually cadangan yang besar. Institutional reform. So cadangan ini adalah supaya kuasa pendakwaan itu diberi kepada SPRM, bukan kepada AG untuk kes-kes rasuah. I have a question for Joe. I was wondering if it's possible to re-explain regarding the companies that does not have certain information in their SSM records. Could you re-explain for me if possible, Joe? Thank you. Okay. I think let me just maybe explain the process. So what we did was we identified names of companies that were giving services to hospitals and also schools. So we used that list to actually go through a process where we try to find background details using online formats, using TOS, also using a little bit of SSM here and there. So basically what we found is there are some company names that we try to search online. There is no data available on them. And we do a search on SSM using multiple variations as well. Also, there's zero information on them.
So we're not sure how can they be providing services when there is not any data available on these two companies. Okay, and if possible, like, is it possible for you to explain how you determine the whether these companies actually obtained tenders from these ministries? Okay, what I did was we actually searched for tender lists given by the in the relevant ministries. So there are some sites where the recent tenders given are actually listed down in their tender sites. So we run that sites against tenders that were given, and at that time, so we found out that that list doesn't jive. So the list comes from the ministry itself. Okay. And in my report, actually, the appendix, the list is given in the appendix as well. And if possible, could you tell us like the amount of companies that were researched, and out of that, how many had involvement of politicians in the company, and how many of those companies also did not send in their audit reports? Okay, in that sense, okay, first of all, I think the limitation, as I mentioned earlier, was because many of the companies that actually tendered could have been using proxies, because we know that people are more sophisticated now, and they will use proxies as how the Project Carter worked on. Basically, they put in proxies as companies, shareholders, and also directors. So in this case, in terms of linking the number of politically linked companies, we actually have that has directly identified, we have close to about 8 out of 216. But that also, the disclaimer is because of proxies, possibility of heavy presence of proxies. Now, based on that record that we had at that point in time was, if I'm not mistaken, I think 2 companies that had got no detail at all. So maksudnya 8 company daripada 216 tadi 16, yes. diberi secara terus, tender secara terus. Bukan. Yang mempunyai kaitan politik. Yang ada kaitan politik. Ada ahli politik dalam itulah. Okey. So dia pemberian ini tender ni maksudnya diberi secara terus jugalah bang. Tak. They actually go through a tender process. Ada tender proses juga. Ada tender proses. Just that kita tak boleh nak menilai cara atau dasar proses tu atau tender tu diberikan. So okay, the other thing is, as I mentioned tadi tu, sebenarnya we just want to identify the process and kemungkinan dia boleh dimanipulasi. So one of the ways yang dia boleh dimanipulasi adalah bila ada ahli politik sebagai pengarah atau pemilik salam. So and then sebab tu kita nampak how they actually do the tender process. We want to make sure that they are not involved in influencing ataupun mempengaruhi outcome of the tender. So means dia orang pengaruhi untuk bagi tender tu dapat, right? Yes, so there is element of pengaruh. Kita nak eliminate that element tu. The other ke tak is difficult to prove, but we don't want that element to be present lah. Bagaimana kalau dengan tender terus yang diberi yang pemberian tender diberi secara terus? Kalau yang macam tu JPKK lihat macam mana, ataupun analisis daripada you sendiri, kajian daripada you? Sebenarnya benda tu okay, to be fair, sometimes ada masa yang kerajaan perlu beri tender terus, in my opinion, sebab kemungkinan besar the country don't have expertise dalam bidang tu. That is understandable. Tapi dalam case yang kita dapat UMS ni, the problem is mereka telah melupuskan saham di syarikat yang memang tiada pengalaman. So that is where the political connection possibility play a role. And so any yang concession yang terus for direct negotiation kita nak kalau boleh public also be aware and involved in the entire process. Mungkin they show the process there, make it public, how they identify konstruksi ni, how they give the concession, kenapa diberi syarikat ni, apa kelebihan dia. Kita nak data tu. At this point in time, data tu under OSA. Nobody can ask.
Okey, daripada laporan-laporan yang macam yang JPKK terima daripada ahli-ahli pekerja-pekerja kontrak seluruh negara apa semua, berapa banyak daripada syarikat-syarikat ini yang dipercayai terbabit dengan abuse pekerja kontrak mereka, dan adakah termasuk syarikat-syarikat yang dinamakan dalam inilah yang kata tiada informasi, tiada penyerahan audit ni, adakah mereka antara nama-nama syarikat yang JPKK terima maklumat ada abuse terhadap pekerja? Terima kasih. Mungkin saya boleh memang ada saudara, banyak lebih setakat ini kita pernah buat aduan kepada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan, lebih daripada 800 aduan mengenai isu contractors, syarikat contractors, dan 216 syarikat yang saudara Jo membuat kajian adalah sebahagian besar adalah daripada syarikat-syarikat yang kita membuat aduan kepada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan. Lebih kepada 60% daripada 216 syarikat adalah syarikat yang daripada database aduan kita, yang ada masalah, yang pernah membuat aduan kepada kementerian dan tidak pernah diambil tindakan. Dan salah satu syarikat yang saudara Jo tadi mendapat satu penemuan iaitu itu adalah satu syarikat yang memang kita banyak komplain di merata-rata pejabat kerajaan. Sorry, tak dengar nama. Bazlan Security. Bazlan Security. Yang tadi dalam research report yang tadi saudara Jo bentang tu, salah satu syarikat yang ada connection politik tu, yang memang syarikat itu melarikan diri, tak bayar gaji untuk pekerja 6 bulan. Dan bila kita buat aduan di semua pejabat kerajaan, sehingga hari ini gaji pekerja tidak dibayar, sehingga hari ini tiada sebarang tindakan diambil ke atas syarikat itu. Itu banyak syarikat dalam yang kita bagi aduan ni tak pernah ambil tindakan. Dan kita pada 2019 bulan Mac kita pernah jumpa dengan YB Dr. Mazli masa tu bila beliau menjadi Menteri Pendidikan. Masa tu bila kita membawa isu ni kepada beliau memberi satu perjanjian lah masa tu. Beliau boleh kata, hantar kepada kita syarikat-syarikat yang ada masalah ni, kita akan buat siasatan kata syarikat ni dan kita akan buat blacklist syarikat-syarikat itu. Tapi masalahnya kita semua tahu lepas tu dalam proses yang kita sedang buat kerja-kerja macam ni, tiba-tiba dia pun letak jawatan, so kita tak pergi ke mana semua aduan yang kita telah buat pun. So dah stop di sana. Ini sedikit latar belakang yang pengendalian kes-kes lah dari 2015 daripada JPKK, pengalaman kita kendalikan. Yes, masalah security ni tahun bila kata dia larikan diri tu? 2017. Okay, boleh juga cari news mengenai isu ni sebab kita juga membawa isu ni ke pelbagai tempat kerajaan dan banyak media cover juga masa tu isu ni. Is it possible for Joe to explain what information and all that was found regarding UEMS and their political connections or whatsoever? And also, how many companies were found not to have their audit reports sent to SSM? Okay, I think UMS, I did a extensive report in explanation on the report. Basically, UMS, we tracked it back to when it was known as Faber, and we all know Faber was actually belonging to Fleet, which actually belongs to UMNO lah. So there was a link at that time back to UMNO. That's why perhaps they were given, actually in total their concession was 25 years. It's quite a long time.
So from there, we actually identified the reasoning, and especially we noticed a pattern in which where before they were given the extension of 10 years, there was maneuvering of shares in Sabah and Sarawak concessions, because they were actually holding 100% of concession in Sabah and Sarawak. So that shares were actually divested to Tan Sri Bustari and Abang Mustaman, so in respective states. But the question we wanted to know is, how is it possible for a company that has got so much investment experiences in that particular field can divest up to their majority shares to a company that has got no experiences in doing that field? Normally, what people would have done is basically they either set up a joint venture or maybe allow them to have a minority share to learn the business and process. But in this case, it was given 60%, which is majority shareholding of the concession. And then only after that, the 10-year concession was approved for UMS. So it gives us a very negative impression that there was actually political tendering in terms of brokering between Peninsula Group and also Sarawak Group as to share the wealth of our national wealth. So that's how we came up to identify UMS, going back to the shareholding structure and the ownership, and back to how they actually divested their interest in Sabah and Sarawak. You also in my report, you can see that UMS now still belongs to the government actually. Even in the first report, it was actually a brief explanation was given on the profiteering of UMS as a government entity. They're actually belonging to the Ministry of Finance. So as you see my diagram later on, where I show the cycle of projects given where they recycle among themselves. That's where the whole GLC sits in between the government and also the smaller or unlisted companies. So that's how we came up to the conclusion or the findings that how UMS came about sharing the shares and wealth to Sabah and Sarawak. The second question was, I forgot, sorry. The second question was, how many of the companies did not send their audits to SSM? Okay, on top of my head numbers, my file is there. I think close to 4. I'm mistaken. Hang on, 1 second. Yeah, it's about 4. Okay, thank you. Thank you. So 4 syarikat ni langsung tak bagi apa-apa details Yes. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita bergerak ke part 2, iaitu pelancaran animasi berdasarkan kajian. Jadi animasi ni lebih format yang lebih mudah difahami. So it's around 5 minutes animation. Jadi kita akan melancarkan animasi tersebut. Dijemput untuk menayangkan animasi tersebut. Penswastaan Khidmat Pembersihan dan Keselamatan Bangunan Kerajaan telah mengubah status pekerja dari pekerja tetap ke pekerja kontrak. Sejak itu, hak mereka telah hilang satu persatu kerana tidak dianggap bekerja tetap. Akta Kerja 1955 tidak dipatuhi ramai kontraktor. Ramai pekerja cuba melawan dengan menyalurkan aduan ke Pejabat Tenaga Kerja. Tapi, pihak majikan selalu terlepas tindakan undang-undang dan pekerja selalu dimangsakan dengan diberhentikan kerja atau dipindahkan ke pos yang jauh. Kontraktor pula terus beroperasi seperti biasa. Apakah punca penindasan ini? Sistem perolehan tender ini tidak telus. Ia dimanipulasi untuk dibolot pihak berkepentingan di sebalik tabir. Ada yang mohon tender menggunakan syarikat palsu bagi mempengaruhi keputusan perolehan untuk menonjolkan nama syarikat tersendiri. Ketidaktelusan ini digunakan untuk kepentingan kroni.
Akta Rahsia Rasmi 1972 juga digunakan untuk merahsiakan sebab pemilihan kontraktor. Tanpa accountability, hak pekerja senang dicabuli dan kontraktor yang bermasalah dapat tender berulang kali walaupun banyak salah laku. Salah satu contoh adalah projek kartel kerajaan di mana 7 pegawai kerajaan bolot tender bernilai 3.8 bilion ringgit melibatkan ratusan tender kementerian dan agensi kerajaan sejak 7 tahun lalu. Dalam kes Cleaner Hospital Utara Semenanjung, Kementerian Kewangan memiliki UEM Group yang dianugerahkan konsesi tender bernilai 3 bilion ringgit melalui subkontraktor mereka, Agenta Mediserve dan Agenta UEMS. Dalam kes ini, kerajaanlah yang pemberi tender dan mereka jugalah pemanfaat utamanya. Dana yang sepatutnya pergi kepada pekerja, sebaliknya berkumpul di atas. Pekerja yang jana keuntungan, tetapi mereka hanya dapat secupit upah untuk hidup. Gaji pekerja pembersihan hospital pada tahun 2017 hanya RM1,000 sebulan. Tetapi, gaji bekas pengarah eksekutif UEM Agenta adalah RM167,000 sebulan. Bagaimana dengan nasib pengawal keselamatan di bawah sistem kontrak? Sektor keselamatan sekolah terdiri daripada 40,000 orang pengawal keselamatan dan daripada 1.5 bilion ringgit dana kerajaan peruntukan pada tahun 2019, 500 juta ringgit ditelan pihak kontraktor. Hentikan penghambaan zaman moden ini. Masa untuk pekerja bangkit. Tanpa kontraktor, kerajaan boleh menyalurkan dana terus kepada pekerja dan naikkan gaji pokok ke RM1,800. Dana juga boleh membuka 20,000 peluang pekerjaan baru yang akan meringankan beban kerja sedia ada. Pihak kerajaan pula boleh jimat RM200 juta setahun yang boleh diperuntukkan untuk pencen dan faedah-faedah lain. Hak dicabul depan mata. Cleaner juga memang sepatutnya berasa marah. Cukuplah dengan sistem kontrak yang serba menindas. Mereka tidak mahu lagi ada kontraktor parasit yang curi duit mereka. Selain itu, kerajaan perlu sertakan klausa di dalam tender mengatakan sekiranya kontraktor tak patuh akta kerja, maka dianggap langgar perjanjian dan boleh dikenakan hukuman. Sistem perolehan perlu diubah suai untuk menyebelahi pekerja. Akta Rahsia Rasmi tidak boleh disalahguna untuk lindungi kontraktor yang bermasalah. Kerajaan perlu libatkan agensi neutral dari luar seperti Kesatuan Buruh ke dalam jawatan kuasa penilaian pemohon tender. Ini akan membina proses pemilihan yang lebih telus. Pekerja perlu sokongan anda dalam kempen pembelaan frontliner terabai ini. Imbas kod QR yang tertera untuk tanda tangan petisyen kempen pembelaan cleaner dan guard kita. Ikuti perkembangan JPKK di laman web jpkk.org dan ikuti media sosial kami. Terima kasih untuk video tadi. So video tadi itu dengan cara yang lebih mudah menjelaskan masalah-masalah dan juga cadangan pembaruan terhadap pemberian tender ini. So bagaimana pula dengan pendapat pekerja mengenai cadangan yang telah diberi oleh JPKK ini? Jadi saya menjemput saudara Doris Singham untuk berkongsi pendapat beliau terhadap cadangan pembaruan yang telah dibawa oleh JPKK ini. Dipersilakan saudara Doris Singham. Saya Doris Singham dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Ladang Sipil. Saya kerja selama 15 tahun. Kenaikan gaji baru-baru ini ada
2 tahun ada naik RM100, tahun ini tak ada naik lah. Cuti tahun pun baru tahun ini ada cuti tahun. Sebelum ini belum pernah dapat cuti tahun. Belum pernah kenaikan gaji. Kebanyakan sekolah, tukang kebun dan cleaner, masa sekarang dapat gaji 800. Bos masih belum jelaskan dia punya gaji lah. Dia orang takut mau memberitahu kepada saya. Saya panggil dia orang datang tapi dia orang takut. Takut report kepada JTKK. Sebab itu kalau boleh hapuskan sistem kontrak inilah. Di sekolah ini nama kontraktor tu Salsa Enterprise tapi dia okey. Dia bayar gaji 1,200, ada cuti tahun, kalau cuti sakit dia bayar, tak ada apa-apa masalah. Tapi sebelum ini satu kontraktor pun tak baik. Tak ada cuti tahun, tak ada apa-apa. Misalkan kalau orang kerajaan kan cleaner ataupun tukang kebun, dia punya gaji 2,000 lebih. Masih ada seorang di sekolah ini pengawal kerajaan, dia punya gaji hampir 3,000. Ada cuti tahun dekat 20 hari lebih. Ada cuti sakit, macam-macam ada benefit. Tapi macam sekarang kontraktor bagi kontrak kan, tak ada apa-apa lah. Apa boleh buat? Masih JTKK berjuang untuk kita orang. Lagipun pekerja cleaner pun sudah kasih kurang. Di sekolah ini hanya 2 orang. Saya terpaksa buat kerja-kerja lah meja, lah mop lantai. Ini kerja sudah melebihi daripada kerja saya. Saya punya kerja hanya tukang kebun. Sampai balik rumah saya kena buat kerja. Tapi sekarang cuti sekolah, saya tak buat kerja macam itulah. Hanya buat kerja tukang kebun. Bila buka sekolah, terpaksa mau buat kerja macam ini. Bila saya cakap dengan cikgu, ini kerja bukan saya punya kerja. Cikgu cakap daripada kerajaan, tak ada bagi surat apa-apa. Saya cakap kerajaan sudah umumkan, kerja cleaner dan tukang kebun, cleaner hanya buat kerja cuci tandas, di pejabat, membersihkan pejabat. Di kelas, budak-budak dan juga cikgu yang kena buat kerja itu. Bila dia orang sudah habis sapu semua, sampai dia orang simpan 2, cleaner kena buang ataupun tukang kebun kena buang. Tapi cikgu cakap tak dapat surat daripada kerajaan. Awak mesti kena buat. Apabila saya kata dengan cikgu, bagilah satu surat. Tapi cikgu tak mau bagi. Itulah saya punya kerja, banyak kerja sampai habis balik rumah. Bukan ini kerja saja, kerja-kerja lain pun saya kena buat. Tak apalah, untuk sekolah saya boleh buat. Tapi kerja macam ini, saya tak sanggup buat. Itulah saya punya komplain lah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Duri Singgam. Mungkin tanpa melenggarkan masa, saya teruskan seterusnya. Okay, just nak buat apa kita nak buat seterusnya dengan kajian ini. So saya rasa itu adalah satu perkara penting yang kita perlu bentang hari ini, juga sebab sudah ada satu kajian, kita dah establish ada satu masalah dalam sistem tender, dan juga kita ada rekomendasi untuk hantar kepada kerajaan supaya rekomendasi ini boleh dipertimbangkan oleh kerajaan untuk membuat pembaharuan supaya pada akhirnya hak pekerja kontrak ni boleh diperbaiki. So kita punya kajian hari ini
boleh didapati di website kita. Kita juga akan emailkan kepada media-media yang telah daftar tadi. Kalau nak rujuk ke website juga boleh kita ambil daripada website kita. Dan apakah rancangan yang kita ada dengan kajian ini? Pada bulan September, kalau kita tengok walaupun kajian ini sudah pun sedia ada pada bulan Julai, tapi kita tidak dapat proceed dengan aktiviti ataupun kita punya langkah seterusnya untuk berjumpa dengan pihak kerajaan. Sebab saya rasa kita semua tahu ada dua isu yang besar sedang berlaku iaitu satu ketidakstabilan politik dan juga pandemik. So kedua-dua ni delay lah kita punya rancangan ini delay. Tapi bulan ini kita ada beberapa yang aktiviti telah pun dicadangkan. Satu adalah seperti mana kita semua tahu sidang parlimen akan bermula dalam minggu hadapan dan kita ada cadangan untuk membuat satu perjumpaan dengan ahli-ahli parlimen di parlimen untuk menyerahkan kajian kita dan juga sebab mereka ni boleh membawa isu kita mereka adalah policy makers lah. Mereka perlu tahu isu ni dan perlu bagi sokongan untuk tuntutan kita, rekomendasi kita dan mereka boleh raise isu ni di parlimen. Dan juga kita ada forum yang sedang dijadualkan dalam bulan ini untuk membincangkan isu ni dan membawa pekerja dan bincangkan isu ni dan juga dengan pekerja-pekerja di akar umbi isu ni akan dibincangkan dan juga akan ada sepanjang bulan ini dan bulan hadapan kempen social media. Tadi ada nampak satu video animasi, kita juga buat 2 video animasi untuk memberi kesedaran tentang isu ni kepada masyarakat umum dan mendapatkan solidariti. Kita ada beberapa podcast video juga mengenai isu ni dan beberapa expert telah bercakap dalam podcast itu tentang isu sistem tender ni dan juga bagaimana tender ni harus dipandang serius. Ketulusan dan transparansi dan rekomendasi ini perlu diambil serius. Ada orang cakap dalam podcast tu dan kita akan sebarkan juga. Dan infografik dalam simple format untuk membincangkan isu ini juga akan dikeluarkan dalam bulan ini. Dan pada bulan Oktober juga kita cadangkan untuk mengantar kajian ini kepada kerajaan di beberapa kementerian yang kita target untuk sampaikan kajian dan rekomendasi kita adalah kepada Kementerian Sumber Manusia sebab ini melibatkan isu pekerja, Kementerian Kesihatan sebab kalau kita tengok dasar kajian kita juga berasaskan kepada 2 sektor, pekerja kontrak di premis sekolah dan juga pekerja kontrak di premis hospital. So kita mau address 2 kementerian ini, Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan. Dan juga Kementerian Kewangan adalah salah satu kementerian yang besar terlibat dalam pemberian tender. So kami rasa itu juga kita akan teruskan untuk penyampaian kita punya hasil kajian ini dan juga akhirnya pejabat Perdana Menteri lah untuk mengambil kira semua rekomendasi ini dalam realiti macam mana mereka boleh membawa. Dan kita juga ada hasilkan satu dokumentari tentang isu ni dan dokumentari juga akan buat screening kepada umum dan dalam bulan Oktober. So ini adalah antara beberapa rancangan yang ada kepada JPKK sepanjang 2 bulan ini. Dan untuk maklumat lanjut mungkin media-media yang ada hadir hari ini kalau jika perlukan lebih maklumat tentang kajian ini. Ada soalan lagi, ada perlukan lebih penerangan, boleh hubungi kita punya penyelidik Saudara Joe secara terus dalam nombor telefon yang tertulis ini dan juga nanti masa email kita akan bagi alamat email beliau. So sebarang soalan boleh ditujukan kepada beliau untuk mendapatkan penjelasan dan juga berkenaan dengan kempen JPKK boleh hubungi kami dari Saudara Daniel Hakim ke nombor tu dan juga boleh menghubungi saya Sivaranjini daripada nombor telefon di sana. Dan kita segala kempen kita dari sejak 2015, segala material kita, segala usaha kita, kempen-kempen, tindakan-tindakan semua telah diuploadkan dalam website kita. So kita ada link untuk website kita, boleh juga rujuk di sana. So itu saja saya akan berikan kepada moderator. Thank you. Terima kasih kepada saudari.
atas penerangan tentang aktiviti JPKK. Okey, sekali lagi kita buka kepada rakan-rakan untuk sebarang soalan. Ada sebarang soalan atau pertanyaan kepada panelis kita atau JPKK? Ada kot. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, kalau tiada sebarang pertanyaan atau persoalan ataupun ada selepas ni kalau ada sebarang pertanyaan, tadi kita sudah berikan contact number. Jadi bolehlah rakan-rakan semua menghubungi nombor tadi. Okay, baik. Thank you so much. Sidang media pada hari ini. So terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah menghadiri sidang media JPKK pada hari ini, dan kami berharap rakan-rakan akan menyebarkan berita tentang kempen JPKK ini dan untuk mendapatkan hak-hak pekerja di Malaysia. Okay. Terima kasih. Salam